Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung dari surah Al-Baqarah. InsyaAllah hari ini kita baca dari ayat 197 dari muka surat 31. Muka surat 31 surah Al-Baqarah ayat 197 dari juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Dialah ya Allah yang memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki
dan dialah juga yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki dengan keadilan yang ada padanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk untuk kita terus berada dalam hidayah atau terus berada dalam keimanan dan juga beramal salih kepadanya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca ayat ni 197, iaitulah ayat berkaitan dengan haji. Cerita pun tahu dah sebab mula-mula baca ayat Al-Hajju terus. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Baik, maksud dia apa? Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji ini adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Maknanya tidak sah ihram haji kecuali dalam bulan haji. Tidak sah untuk orang tu niat haji melainkan di dalam bulan haji. Dalam ketiga-tiga yang kita sebut tadilah, kalau dia nak pergi umrah tak apalah dalam walaupun bulan haji. Tapi kalau dia nak niat haji, dia kena niat dalam bulan haji. Sebelum bulan haji tidak tidak terpakai. Okey. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi. Bererti ayat ni menunjukkan bahawa orang-orang dulu tu memang dah tahu dah haji tu bulan-bulan dia. Bukan kata mereka ni kena terangkan, tak. Padahal ataupun mereka tu sebenarnya sudah pun melakukan haji pada bulan-bulan haji. Jadi Allah Ta'ala kata Al-Hajju ashhurum ma'lumat, sudah dimaklumi. Bulan haji itu hak kita ni pun maklum dah ni, iaitulah bulan bermula ashhurun, bulan-bulan haji bermula dari bulan Syawal. Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari dalam Zulhijjah. Bulan ni lah, masa ni lah kita niat nak buat haji. Kalau dia nak pergi haji, dia bermula daripada bulan Syawal. Dia dah boleh pergi dah haji. Tapi kita lepas Zulqa'dah, masuk Zulqa'dah, baru penerbangan haji kita mula. Tapi tak apa, dari sudut hukumnya bermula bulan haji ni bulan Syawal. Bulan Syawal. So siapa-siapa nak niat haji, dia bermula daripada bulan tersebut. Sama ada dia nak duduk di sana lama ataupun dalam ihfrad ke ataupun tamattu' ke, itu terpulanglah. Baik, faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh fala rafatha, tidak boleh rafath. Rafath ni berkaitan dengan hubungan suami isteri. Rafath. Rafath. Dalilnya kalau kita baca ayat sebelum ni, ayat 187. Cuba tengok ayat 187, muka surat sebelumnya atau dua muka surat sebelumnya. 187. Apa Allah Ta'ala kata dalam tu?
uhilla lakum lailatas siyamir rafath. Kan ada rafath tu. Maksud apa rafath di situ? Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur atau bergaul dengan isteri-isteri kamu. Jadi rafath ni merujuk kepada hubungan suami isteri. Allah Ta'ala kata, faman farada fihinnal hajja fala rafath. Siapa yang dah tetapkan niat untuk buat haji, yakni dia masuk dalam ihram. Siapa yang menetapkan padanya niat untuk buat haji, iaitu ihram. Bukan niat, orang panggil iradah dak, niat azam. Niat ni bahasa kita ada dia panggil iradah. Saya niat rasa tahun ni nak pergi umrah lah. Contoh lah, tu baru niat. Iradah bagi keinginan. Maknanya saya tahun ni rasanya macam nak buat umrah. Tapi dia guna perkataan niat, padahal dia baru bab keinginan. Keinginan ni belum lagi masuk kepada ibadat tersebut. Yang dia disebut dalam istilah ni, niat ni keazaman yang disertai dengan perbuatan. Mana niat umrah bila? Waktu dia duduk di miqat, buang baju, pakai kain yang tak berjahit bagi lelaki, nak naik kenderaan, nak pergi ke Mekah, maka dia pun niat umrah dan berihram dengannya. Itu baru dia panggil niat. Keazaman yang disertai dengan perbuatan. Kita solat, bagaimana tu? Aku nak pergi sembahyang. Tu baru keinginan. Niat ni bila? Bila kita duduk depan tu, Allahu Akbar, akad takbir berserta dengan keazaman tu, perbuatan pun ada, keazaman pun ada, barulah dalam istilah agama dipanggil niat. Innamal a'malu bin niat. Amalan itu disertai dengan niat. Jadi dalam ayat ni, faman farada fihinnal hajja, sesiapa yang menetapkan niatnya, terjemahan buku ni lah, siapa yang mewajibkan pada dirinya dalam bulan-bulan tersebut nak buat haji, makna dia berihram. Berkata Atha, ulama tafsir, al-farad al-ihram, memfardukan, mewajibkan diri dengan haji, iaitulah berihram dengan haji. Bila mula ihram di miqat lah, semalam kita dah bicara kan. Apa hukum dia? Fala rafath, tidak boleh berbuat sesuatu berkaitan dengan hubungan suami isteri. Daripada bersetubuh sampailah bercumbu, hatta perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat. Seperti disebut dalam tafsir, dia panggil apa di sini? Disebut dalam tafsir, mana tu tadi baca dia? Wa kadzalika yuhramu ta'ati dawa'ihi atau dawa'ihi minal mubasyarah. Itulah mubasyarah ni bersentuh-sentuhan. Bukan sentuh biasa, tu tak sentuh macam mukaddimah kepada percampuran suami isteri, wat takbil, dan juga bercumbu-cumbuan dan seumpama dengannya. Tak boleh dalam haji. Allah yang tetapkan tak boleh. Wa kadzalika takallumu bihi bihadratin nisa. Begitu juga bersembang-sembang urusan perkara itu di hadapan wanita. Okey? Di hadapan wanita. Maknanya perbuatan pun tak boleh, percakapan pun tak boleh.
perbuatan pun tak boleh, percakapan pun tak boleh. Berkata Tawus, seperti seorang lelaki berkata kepada isterinya, nanti halal kita bersama. Pun begitu tidak boleh. Memberikan isyarat kepadanya yang membangkitkan nafsu dan juga syahwatnya. Sampai tara tu, bermula daripada bersama sampai bersentuh-sentuhan, sampai perkataan ataupun dengan panggil isyarat begitu. Bagi hint pun tak boleh. Supaya seorang tu bila buat haji dia fokus berkaitan dengan haji. Berkata Tawus itu, wa huwa an taqulu lil mar'ati idza halalti asabtuki. Imam Tawus kata tak boleh juga untuk kata kepada isteri bila dah halal kita bersama. Dalam ihram sebut gitu pun tak boleh. Lepas ihram tak apa. Kadang-kadang orang kita ni dia banyak gurau. Musim haji ni banyak seloroh. Dia tak perasan seloroh dia tu. Waktu dalam ihram janganlah seloroh benda-benda tu. Fokus pada labbaik Allahumma labbaik. Lepas tahallul pulanglah. Lepas tahallul terpulang. Dalam ihram tak boleh. Dalam ihram tak boleh. Lepas ihram bergurau tak apa. Haji ni macam-macam. Kalau cerita bab ni, dia apa Allah Ta'ala sebut dia dulu. Kalau dalam larangan ni, rafah dulu. Fusuk nombor 2, jidal nombor 3. Kan? Fusuk tu apa dia pula makna? Wala fusuk. Fusuk jangan melakukan fasik, disebut sini. Dalam tafsir hiyal ma'asi, berkata Ibnu Abbas, fusuk di sini ialah maksiat. Iaitu bila dalam ihram jangan buat maksiat. Dalam apa juga bentuk maksiat. Tak tahannya orang kita ni pelik dia. Bila dia pergi buat umrah ataupun haji, dalam ihram tu isap rokok. Kepo-kepo isap rokok dalam ihram. Dan dia rasa benda tu tak apa. Sedangkan Allah Ta'ala kata wala fusuk, jangan buat benda kefasikan. Nak caci orang, nak maki orang, nak buat apa pun yang dibatas atau ditegah oleh Allah, jangan buat. Pasal apa? Allah larang melakukan perkara tersebut. Sebagaimana kata Abdullah ibnu Umar, al-fusuqu ityanu ma'asillahi fil haram. Fusuq ialah mendatangi maksiat dalam tanah haram. Berkata yang lain juga termasuk fusuq adalah perkataan keji dan mencela. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela atau mencaci orang Islam itu termasuk kefasikan, dan membunuhnya adalah kufur. Membunuh orang mukmin atau muslim adalah kufur. Berkata Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, termasuk fusuk ialah menyembelih kepada berhala-berhala. Ada yang sebut bila buat haji jangan lagi melakukan persembahan atau penyembelihan kepada selain Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut au fisqan uhilla li ghairillahi bih, ataupun fisq yang disembelih bukan kerana Allah. Wassawab ialah semua benda-benda tersebut termasuk dari kefasikan, sama ada maksiat ataupun caci maki ataupun menyembelih sesuatu kepada selain Allah. Semua tu termasuk dari kefasikan dan ditegah dalam bulan haram, apatah lagi bagi orang yang sedang melakukan ihram. Okey. Fusuk ambil gambar.
Tak masuk ambil gambar. Mudah-mudahan tak masuk lah. Tapi kalau duk melampau dalam buat ambil gambar, apa tu tunjuk ke orang tu, tunjuk ke orang ni, kita bimbang dia termasuk dari larangan kita menghebahkan ataupun dari menunjuk-nunjuk daripada perbuatan yang dilakukan. Jangan hidup sungguh sangatlah kalau ambil gambar tu. Wala jidal, dan jangan berjidal. Jidal ni berbantah-bantah, berdebat, berbantah-bantah. Ai antumari ya sahibaka hatta tughdibahu. Kamu buat kecakap dengan kawan kamu sampai menyebabkan dia marah. Berdebat dalam jua apa jua isu. Balah bak tandah ko, balah bak tilam ko, balah bak makanan ko. Kalau kira semua benda tu, jangan debat. Cerita lepas daripada ni. Saya baru dengar tahun ni kan memang pelik macam-macam kan. Orang tabung haji ada masalah? Tak ada kan? Semua settle, clear. Ada setengah-setengah tu siapa bayar package mahal pun kena pindah-pindah kemah. Tak ada kemah pun tak ada. Bayar package mahal, tak ada kemah. Orang pihak muassasah cukup pula kemah dia. Sebab muassasah tak ramai, dia pindah pergi travel jadi ramai. Macam-macam gugang. Tapi saya tanya Abu Anas Dr. Wasik cerita pasal haji lah. Dia pun sebutlah ada seorang tu bagus, dia kata cerdik dia ni. Walaupun dia pergi pakai mahal tu, juga dia ramai kawan. Musim kemah tu dia tak ada kemah. Memang adik dia kata atau abang dia kata 3 hari tu boleh tidur apa jam je pasal tak ada kemah. Duk main kemari. Tapi dia ni kata Dr. Wasik, bijak dia ni. Pasal bijak ni, mulut dia tak sebut sepatah pun nak marah pasal kemah ni. Sebab apa? Bila berlaku tu, dia ni kemah 113. 113 ni kemah VIP lah. Dia tak pergi kemah belakang bukit ni, tak pergi. Kemah depan ni lah. Bila berlaku gitu dia pun pergi jalan, dah tak ada kemah, dia malah marah kat orang. Dia boleh jenis tak marah. Jadi family dia memang jaga payah dah nak marahnya. Tapi dia pergi jalan. Daripada 113 dia pergi maktab sebelah. Pagi maktab sebelah, jumpa kawan tu, jumpa kawan ni. Kebetulan dia ada kawan ramai. Dia balik ustaz. Dia kata bagus. Ustaz kata bagus. Tahu panggil sabar. Dia kata nak orang ustaz. Dia gitu. Begitu berlaku. Kita nak marah pun orang lain lagu tu juga dia. Jadi dia memilih untuk tidak berdebat, berjidal. Setengah orang tu kata Allahu Akbar, habis wasuk haji. Saya kalau muda, kalau jemaah tak puas hati, tahan. Sesah haji jangan marah kat saya. Kena marah nu pengurusan, kau marah nu. Kita mu tahu ni tak kaitan dengan ni. Kita nak bimbing haji ya. Selesaikan, sempurnakan haji dengan yang terbaik. Isu pengurusan kasar apa, settlekan lepas musim haji nanti. Pasal apa? Sebab kita faham ayat Allah Ta'ala kata wala jidala fil hajj. Kemah tak cukup ni biasa. Tiap-tiap tahun lah. Bukan kita nak defend siapa-siapa. Sebab memang ramai pun. Juta-juta orang buat. Bukan 10,000, bukan 100,000. Juta-juta orang buat. Walaupun nama kata tiap-tiap tahun kan, tahun haji, orang Saudi buat haji. Memanglah tiap-tiap tahun dia buat haji. Tapi jemaah tu berbeza-beza. Ada kriteria masing-masing. Dan adalah peraturan-peraturan baru yang dia buat tu, nak susun 5 juta orang dalam satu masa. The biggest event in the world. 5 juta orang ataupun 4 juta. Hak rasmi berapa juta baru ni? Tak 3 juta lebih rasanya. Tak sampai. Berapa ramai juta dalam satu masa tu nak manage. Payah, memang payah. Tapi akan adalah ujian Allah Ta'ala kepada kita tu. Saya pernah zaman dulu memang
Hak banjir di Mina habis, selipar hanyut, kemah basah, tilam habis, tak boleh nak tidur. Yang tu lagi kemah ada, tapi dah Allah Ta'ala waktu hujan habis. Mina tu jadi macam bukit dia tu macam air terjun, banyaknya hujan, lebat sungguh. Sampai di Mina tu banjir kira. Bukan kata banjir air lembab biasa-biasa. Air lalu ke celah-celah kemah tu hanyut habis selipar. Ada arus air tu. Mana dia turun daripada bukit tu lalu ke celah-celah kemah tu. Hanyut habis selipar. Jalan pula jauh belakang, kita duduk belakang, rumah Aisyah pun belakang lagi. Ada jemaah pergi sekali pergi tu kat bakal lepas daripada tu wakil melontar. Tak agak nak pergi. Itu cerita banjir. Cerita tak cukup ini. Kemah bertindih masuk. Kita pun pakat travel bincang lagu mana ni, takkan sebahagian nak duduk luar, sebahagian nak duduk dalam. Buat keputusan buang tilam. Semua tilam ni ditok kat luar belakang. Jadi bawa beg masuk dengan tuan dia je. Sebab dia macam ginilah, kita semayang rapat sah, tak ada sejadah dengan ada sejadah. Bila ada sejadah, dia anggap sejadah aku ni aku punya lah, teritori lah dia panggil. Ni teritori aku ni, sejadah aku. Tapi kalau tak ada sejadah, kita kata kesok sikit rapat. Jadi hak boleh muat 10 orang, kalau dah rapat sah boleh jadi 15 orang. Kalau ada sejadah, kita buang sejadah, insya-Allah rapat sah. Tapi kalau ada sejadah, dia duduk sejadah dia tu, dia dah jadi macam boundary dia tu ada. Ni saya punya. Jadi bila begitu, buang tilam semua. Susun tilam dekat luar. Masuk, tak payah tilam-tilam. Duduk di situ jadi macam sadin pun, yang penting boleh rebuhkan badan, boleh rehat, boleh tidur. Macam-macam. Tapi masa itulah kita nak kena handle. Hak marah, hak tak marah. Mari pulak nasi. Bukan kita hak masak. Nasi. Makanan yang paling nikmat sekali di Mina kamu. Indomie, Maggi. Tu paling nikmat sekali duduk di Mina. Tak pernah makan Indomie, Maggi dulu, boleh Maggi di Mina tu kak. Allah sedapnya Maggi. Tapi itulah haji. Susah payah pun itulah haji. Jadi Allah Ta'ala kata, fala rafas wala fusuq wala jidala fil hajj. Jangan buat benda-benda berkaitan suami isteri, jangan buat fasik, maksiat, dan jangan berbantah-bantah dalam haji. Jadi Allah Ta'ala sebut yang mana dulu? Rafah dulu. Siapa suami isteri? Pasal dia punya orang panggil kesabaran dia tu kena tinggi. Kesabaran dia memang kena tinggi. Sini bolehlah sembang. Duk musim haji kah? Dengar bilik asing tu pula. Demam. Demam. Ada seorang tu saya ingat cerita dia. Dia ni wallahu alam lah, saya dengar cerita dia ni. Sampai bila satu hari tu jemaah haji ni pak cik tua. Turun daripada bilik, duduk di lobi, tak pakai baju. Tak pakai baju, pakai plekat, tak pakai baju, duduk di lobi. Mekah ni. Orang tengok, ya Allah, apalah pak cik ni. Jadi kita pun tanya. Bila dia dia tak biasa urus diri dia. Sebabnya dia ni mak haji belaka duduk rumah ni, kalau nak pakai baju dia tu mak haji ambil tu tak di pucuk katil tu. Mak haji dia ni memang hebat. Mak haji dia ni, dia punya pengurusan suami tu, siapa pekat suami nak pakai baju mana pun dia letak kat katil tu, suami nak pakai baju mana. Siapa-siapa kadang-kadang dia pakar pula kepada tu. Bila siapa dia tak pernah duduk asing. Bila duduk haji ni jadi macam bela pakcik tu. Jadi kita bincang dengan family dia, upgrade lah bilik siang ke pakcik ni. Kita mula-mula ingat dia tak sihat, ada masalah mental ke apa. Tak. Jadi bila lepas daripada tu bincang dengan family dia kat kampung,
Kebetulan ada bilik tu, Ustaz kata upgrade lah, kita bayar ambil bilik kat dia, letak dia ni suami isteri. Bila letak suami isteri tu, baju elok pula dia pakainya. Jadi makna lepas daripada tu settle siapa hujung haji kata. Rupa-rupanya memang hebat dia punya. Patut Allah Taala kata dugaan nombor 1 sekali ni rafas. Rafas. Dalam musim haji terutama kalau hari pergi awal, kemudian masuk-masuk orang panggil apa? Arafah tu, dia dah lama dah berjauhan. Tiba-tiba masuk musim tu, masa itulah ujian. Allahu Akbar. Jadi itu ujian dalam bab Arafah, ujian dalam bab fusuk, ujian dalam bab jidal. Semua ni akan datang pada orang haji. Untuk Allah Ta'ala tengok siapa yang buat haji yang betul-betul melakukan ataupun hatinya murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siapa tu saya tengok duduk di Arafah 9 Zulhijjah, puasa wukuf. Lepas zawal dah lah, lepas gelincir matahari. Kalau sebelum gelincir matahari tak masuk waktu lagi, pun masih dalam ihram dah. Ni dak dalam ihram, duduk di Arafah 9 Zulhijjah, selepas gelincir dalam wukuf. Pak cik Malaysia tu duduk tepi tandas hisap rokok. Allahu Akbar. Kita nak pergi tegur kan, kita setakat pak cik Arafah ni gitulah. Nak berbantah-bantah, nak kata tu tak boleh, bukan masa dia. Kita pun sibuk nak berdoa, nak berapa, nak buat ibadat masing-masing. Setiap orang sibuk dengan ibadat masing-masing. Tiba-tiba kita tengok Allah sedihnya. Ini antara benda-benda yang kita kena elak. Jangan melakukan perkara maksiat bila buat haji. Wa ma taf'alu, sambung lagi. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa sahaja yang kamu kerjakan dari kebaikan, maka atau nescaya Allah mengetahuinya. Nescaya Allah mengetahuinya. Ayat ini merupakan galakan untuk melakukan pelbagai kebaikan. Buatlah kebaikan dalam musim haji ini. Buatlah kebaikan. Yang utama berkaitan dengan ibadat haji, talbiyahnya, wukufnya, mabitnya, melontanya, doanya, semua berkaitan dengan haji. Tambah pula dengan ibadat-ibadat umum yang kita boleh buat musim haji, sedekahnya, tolong orangnya, bantu orang sesat, orang sakit kita bantu. Macam-macam dia panggil birrul hajj, berbuat baik kepada jemaah haji. Ini memang kempen, termasuk kempen. Kalau kita bawa haji, kita ataupun kalau saya lah jadi mutawif, ini antara kempen kita birrul hajj, iaitu instead kita duk tak puas hati dengan orang lain, kita buat baik kepada orang lain. Kita buat baik kepada orang lain. Anggaplah diri kita ni orang yang nak melayani jemaah haji dan bukan untuk dilayani. Kita pergi ke Mekah, dia panggil birrul hajj. Aku pergi Mekah ni selain daripada nak buat haji pada Allah, kita juga nak jadi pelayan kepada tetamu Allah. Mana kita bantu. Apa jawab yang masalah dia, kita anggap kita nak bantu dia. Bukan kita duk tunggu tak ada orang nak bantu aku. Bila kita rasa kita nak dibantu, kita kata kita bayar, kita begini, memanglah di sudut hak kita patut kita dikhidmatlah. Tapi tidak rugi dan tidak salah kalau kita berkhidmat juga kepada orang jemaah haji. Orang sakit kita tolong dia. Kita ambil makanan kat dia kalau dia lapar. Kalau dia sesak, kita tunjuk jalan. Macam-macam. Kita buat birrul hajj. Sebab tu, kalau siapa di Mekah musim haji ni, orang yang faham tu, trailer sambil tu, belum masuk musim haji tu kan, dia punya trailer berbaris-baris, berpuluh, beratus trailer untuk bagi makanan percuma. Kalau orang tak ada travel, tak ada ni, hidup tepi lori tu kenyang dah.
Tak nak? Ada tepi lori tu kenyang. Air, bagi air, bagi air. Apa tu roti, buah bagi. Oh, seronoklah cerita haji ni. Adik saya pergi ada family kita gitu. Kira kata, beritahu kata, mu bagi ke aku satu kotak, aku nak pergi bagi ke jemaah ni. Dia cakap, oh alhamdulillah, dapat satu kotak pergi bagi. Kita jadi orang berkhidmat kepada jemaah haji. Kita pergi kat kantin tu, ambil, bawa dengan troli, bawa dengan kereta sorong, bagi jemaah haji. Ni tu semua birrul hajj kita bagi. Allah Ta'ala sebut mudah je. Dia Allah Ta'ala kata min khairin Allah Ta'ala guna sifat nakirah. Nakirah ni bermaksud umum. Apa sahaja perbuatan baik yang kamu lakukan selama musim haji, Allah tahu. Allah tak sebut dengan ibadat-ibadat khusus, tidak. Kalimah min khairin ni iaitulah dari kebaikan. Apa jua kebaikan. Selain daripada ibadat haji pun termasuk. Jumpa orang bagi salam ke, jumpa orang muka senyum ke, orang panah kita payungkan ke, orang nak ambil wuduk kita pegang botol air curah kat dia ke, orang dahaga kita olah air minum, orang nak masuk kita bagi ruang untuk dia. Semua kebaikan. Allah Ta'ala kata wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kamu buat dari apa jua kebaikan, Allah tahu. Oh, musim haji ni seolah-olah dia ni berada dalam pemerhatian penuh Allah Ta'ala. Dia buat apa pun kebaikan Allah tahu. Dan ingat, begitulah juga dari kemaksiatan juga Allah tahu. Bimbang kalau cerita lagu tu. Setengah-setengah tu memang Allah bayar cash. Kebaikan kita buat pun dapat cash, keburukan buat pun dapat cash juga. Ni. Dan Allah Ta'ala kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Dan sebaik-baik bekalan ialah at-taqwa, yakni bekalan menuju akhirat. Bekalan menuju akhirat. Dan juga bekal. Wa tazawwadu ni berbekal, iaitu kanu Ibnu Umar menceritakan, kanu idza ahramu wa ma'ahum azwadahum ramau biha wasta'nafu zadan akhar. Dia kata dulu bila mereka nak buat haji, dia buang bekalan-bekalan dan cari bekalan lain. Sebahagiannya pula, kata Ibnu Abbas, ahlul Yaman yahujjun wa la yatazawwadun wa yaquluna nahnul mutawakkilun. Orang Yaman dia buat haji, dia tak bawa bekal. Dan dia kata bekalan kami adalah tawakal. Bunyi hebat lah. Dia bunyi hebat. Kita pergi haji ni, kita gata dengan Allah. Barang-barang pun tak payah bawa lah. Kita bertawakal kepada Allah. Tahu Ibnul Jauzi jawab apa dalam kitab Talbis Iblis? Dia kata, mu bukan bergantung tawakal dengan Allah kalau lagu tu. Mu tawakal dengan bekal orang lain. Macam kita orang lain bawa bekal belakang pergi rumah sukai ke berapa ke. Aku tak bawa tawakal. Padahal kita mikir dah, ada lah tu kawan-kawan kita minta dengan dia. Bawa bekal ni bukan menafikan tawakal. Allah Ta'ala suruh kita bawa bekal. Tazawwadu, berbekallah. Jangan gantung dengan bekal orang. Tak betul istilah tawakal tak bawa barang tu. Tawakal tak bawa barang tu maknanya memang nak pau orang lah. Pergi sampai sana naik bas, saya bawa gini-gini, jadi minta derma pula denu. Kalau tak boleh pergi haji, jangan pergi. Tu je. Allah Ta'ala tak wajibkan bagi yang tak mampu.
Ni sampai sana tu dia naik bahawa tu jadi minta sedekah. Oh, turun naik bah, kayak beg saya hilang apa semua. Benda tu common, tiap-tiap tahun ada je skrip tu. Jadi duk naik tu ubah dan kumpulan yang sama. Jadi dia orang ni bukan memang kerja dia pergi Mekah cari rezeki gitu. Scammer. Jadi bagi kita alhamdulillah orang kita ni faham. Dia tak pergi Mekah kalau dia tak mampu. Kalau dah mampu pergi Mekah, pergi bawa bekal secukupnya. Alhamdulillah. Makanan pun ada, minum pun ada, dan biasanya orang kita ni belum pergi haji tu buat makan laksa ke apa, boleh pula bekal orang ni mari beli RM5, orang ni mari RM10, orang ni tolong apa. Nak tumpangnya bekalan jemaah haji. Tak, kita tak boleh pergi haji, duit kita pergi haji, duit kita pergi haji. Pasal apa? Sebab kita infak orang pergi haji. Dapatlah dia pun pergi haji, dia pun beli duit sana. Dapat pahala kat kita. Tempat kita ni alhamdulillah lah, dari sudut ni setengah-setengah tu duit hak boleh tu boleh tajar orang lain pula seorang pergi haji. Nak setengah-setengah tu lah. Terutamanya kalau orang kampung dia gitu. Orang bandar mungkin tak tahulah, mungkin dia mau duit banyak belakang dah. Dia pun tengok ni apalah dia pergi jumpa kisah ke Nabi je lah. Tapi kalau orang kampung boleh pergi haji ni, Allahu Akbar. Ayah saya cerita waktu dia pergi haji tahun 91, haji pertama. Tahun dulu nak pergi haji, tahun ni daftar, tahun ni boleh pergi haji. Tahun 91 tu belum lagi ramai. Waktu tahun ni nak pergi haji, rasa nak pergi haji, duit tak ada dia tu, tapi berasa nak pergi sungguh. Royak kau mak nenek saya nak pergi haji, Allah nangis masa tu umur dia 38, muda. Nak tinggal anak-anak kecil, tapi keinginan nak pergi haji tu kuat dia tu. Bila royak kau tu, bila royak kau ni nak pergi haji, adalah saving sikit lebih. Berapa cukup ya, tak apa, berapa ribu dah gitu. Dia 6,000 lebih lah, 6,000 ke 8,000 tak ingat. Lama dulu 9. 9,000 tu hak subsidi dah lah ni. Dulu belum tu kurang lagi. Bila kau orang tahu tu, orang kampung mari bawa gini. Daripada hak tak ada apa tu, Allah Ta'ala bagi boleh penuh tabung haji. Boleh bawa duit bekal pula pergi haji. Jadi Allah bagi mudah bila nampak tu. Sebab tu kita kata wa tazawwadu ni, berbekal ni perintah daripada Allah. Perintah daripada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Sebaik-baik bekalan untuk haji dan juga untuk perjalanan akhirat juga adalah bekalan takwa. Dalam bahasa yang lain, selain daripada kita berbekal dengan makanan, minuman, pakaian, bekalan yang utama juga dalam haji ialah sifat ketakwaan, untuk kita buat haji dalam ketakwaan. Belajar tentang Allah, belajar tentang solat, belajar tentang haji, belajar tentang talbiyah, belajar tentang agama. Biar kita gitu dalam perasaan nak bertakwa kepada Allah. Bukan kerana nak nama, bukan kerana orang suruh, bukan kerana malu kat kawan-kawan. Tak, gitu betul-betul kerana Allah. Jadi bila kita sampai ke sana, kita akan buat sesuai dengan yang Allah perintahkan. Jadi sebab tu kalau nak pergi umrah dan haji ni, jangan belajar kursus umrah, kursus haji saja. Kursusnya sepatutnya merangkumi sifat ketakwaan secara umum, terutamanya bab solat. Kita di Mekah 5 hari jawab haji. Hal lain duduk Masjidil Haram untuk solat fardu 5 waktu dan tawaf sunat. Tiba-tiba pergi Mekah semayang tak betul. Kursus haji ni yang kira 17 hari kursus. 17 hari kursus haji.
Sampai Mekah semayang pun tak betul. Sudah. Tu kata-kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa tu. Sebaik-baik bekalan tu adalah takwa, itulah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi hamba yang taat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kata wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ayat yang seterusnya, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidaklah menjadi dosa bagi kamu untuk mencari kelebihan dari Tuhan kamu. Kelebihan dan kurniaan di sini ialah at-tijarah, berniaga di musim haji. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata tak salah untuk seorang itu berniaga di musim haji. Sehingga bila buat haji, terutamanya pada di Mina ni, Allah Ta'ala kata boleh. Fa idza afattum min arafatin, apabila kamu keluar daripada Arafah, okey, fadhkurullaha indal masjidil haram, bertakwa, ingatlah kepada Tuhanmu di Masy'aril Haram, iaitulah Muzdalifah. Baik. Jadi apabila selesai daripada tu, hukum berniaga di musim haji ni dibenarkan, boleh fil mausimil hajj. Ada yang kata dibenarkan pada hari-hari zikir, iaitulah hari 11, 12, 13 hari Mina tu lah. Sebab tu kita jadi pesta masa tu. Jual air, jual macam-macam biskut. Sama saya dulu suka cari makcik Rusia, kita makcik Rusia. Makcik Rusia zaman dulu lah, tahun 2000. Dia mari ke Mekah ni dengan caravan dia tu, dengan lori. Situlah dia tinggal, berapa dia mari. Jadi dia bawa barang-barang daripada sana. Jadi musim haji lepas daripada hari melontar tu kan, orang tahallul berakalah, tunggu tahallul lah. Lepas tahallul awal tu, orang duduk di Mina 3 hari tu. Pakai jadi pasar malam. Tepi-tepi tu buka-buka, zaman tu zaman cowboy lagi. Zaman tahun saya pergi haji, tahun pertama tahun 2000. 2000 ni hok lama lagi. Hok tempat melontar apa, hok tiang, hok bulat tiang sebatang lagi. 2 tingkat je. Lepas tu kemo-kemo pun luar-luar jauh-jauh jalan dia. Jadi kita ni duduk bawa kemo pacak je. Duduk tepi-tepi bawah jambatan, beli kemo hok pasar siap tu kan. Duduk situ gak pacak dari Malaysia. Tu kita pergi raung di Mina. Cari pisau rembu apa berapa lapu pelik-pelik makcik Rusia. Masa tu lah kita pergi beli. Tapi seronok. Sebenarnya bila kita fikir haji ni banyak kelebihan dia. Masa tu lah ada seorang jemaah tu, dia faham ayat ni, at-tijarah ni bukan semestinya transaksi tu berlaku masa tu. Termasuk juga jual beli ataupun bisnes adalah marketing. Dia orang lain bawa macam-macam dak barang, dia bawa bisnes kad dia berkotak-kotak. Saya kata kenapa bawa bisnes kad banyak? Dia kata sebab saya tahu saya akan jumpa orang-orang Islam yang kemungkinan mereka juga ada bisnes-bisnes. Mana saya tahu. Jumpa. Jadi orang tanya, jemaah haji duduk mana? Saya duduk Ampang. Mana? Ni ambil bisnes kad. Pergi buat-buat. Orang biasa sembang pakai tek tabung haji tau. Tengok awak duduk mana? KT berapa? Kumpulan mana? Hotel mana? Dia dah. Lain daripada tu, haji duduk mana? Bisnes kad. Bawa bisnes kad kotak dia bawa. Kata nak bawa, dia kata, haji ni tempat ekonomi umat Islam dia tu. Betul juga ke dia.
Pasal Allah Ta'ala kata laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi ada masing-masing cara lah. Dari sudut hukum tidak menjadi kesalahan untuk seorang itu berniaga di musim haji. Tapi fokusnya tetap jugalah, jangan siapa menego jadi besar daripada haji. Haji itu utama. Baik, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Okey. Apabila kamu dah keluar daripada Arafah, ingatlah kepada Allah di Masy'aril Haram, iaitulah di Muzdalifah. Haji ini Arafah adalah yang paling utama kan. Nabi kata al-hajju Arafah. Arafah ni bila waktu dia? Waktu Arafah bermula dari gelincir matahari sehinggalah terbitnya matahari pada hari Semelih. Pada hari Semelih itu hari raya. Waktu Arafah penuh. Bermula gelincir matahari malam Zuhur sampai Maghrib. Maghrib tu masa wukuf lagi, boleh lagi. Sampai terbit fajar esok. Jadi kalau kita masuk sebelum Zuhur, kita masuk awal lah tu, wajib kita tunggu sampai terbenamnya matahari. Masuk je Maghrib, keluar. Tapi kalau orang tu tiba-tiba dia ada masyakkah, dia dapat haji ni, dia pun tak dapat masuk sebelum Zuhur dan tak dapat masuk selepas Zuhur, sampai Maghrib tak dapat masuk lagi. Mungkin orang ramai ataupun dia sakit atau ada halangan, tiba-tiba dia pergi lepas Maghrib baru dia boleh pergi Arafah. Dia pun duduk sebentar di Arafah lepas Maghrib sampai Isyak. Bagi contoh, sah ke tidak haji dia? Sah. Sebab masa tu masih lagi masa wukuf. Sampai bila? Sampai terbit fajar hari yang esok tu. Tu waktu wukuf penuh. Waktu wukuf yang dibenarkan. Tapi yang bagi orang masuk dah dapat daripada Zuhur ni, duduk sunnahnya Nabi lepas masuk Maghrib cepat keluar, kemudian solat Maghrib dan Isyak di Muzdalifah. Itu timing hak Nabi buat. Tapi kalaulah full, orang panggil masa penuh dia, kalau dia tak sempat masuk siang, dia pergi malam, boleh ke tak? Boleh. Sah haji dia. Sah haji dia. Sampai tengah malam, dia touchdown Mekah airport sebagai contoh, 4 Zulhijjah. Tiba-tiba orang siapa Mekah sakit. Sebagai contoh, siapa Mekah sakit tak sedar. Sedar-sedar hari Arafah malam, contoh. Sedar. Orang kata, duduk mana? Duduk Mekah. Waras kata dia. Mana? Dia waras. Boleh buat haji. Jadi kalau tak abang haji, bawa dia dengan ambulans malam tu, pergi sampai ke Arafah malam tu, duduk sebentar, sekejap pun tak apa. Lepas tu pusing balik, masuk hospital mula. Contoh, dapat Arafah, dapat. Hospital duduk di Mina kan. Lepas tu soal wukuf, melontar dia boleh wakil kat orang. Melontar dia boleh wakil orang. Semelih wakil kat orang. Mabit boleh bayar. Dam. Benda-benda wajib tu dia boleh. Dia rukun dia tawaf, dia kena tawaf haji, sa'i kena sa'i haji, lepas tu wukuf, kemudian tahlul. Ihram afqalan nombor 1 sekali ihram dia niat dah. Kemudian betul-betulnya Arafah. Hak tu memang tak boleh skip. Tawaf ni dia boleh lewat tu, tunggu sampai dia sembuh. Lepas habis haji, lagi tu dia ihram lah.
Sampai mungkin dia 15 Zulhijjah baru dia sembuh betul. Boleh duduk atas wheelchair. Apa pun tolong. Boleh dia pun tahalul lepas pada tu. Maknanya kerana dia ada tu. Dia boleh. Sebab tu kita kata boleh apa tu tawaf tu sampai hari tamu, hari tu sampai 13 pun boleh diakhirkan lagi. Tawaf ifadah dia. Kalau dia ada masyarakat sampai habis Zulhijjah dia boleh tawaf. Sebab apa? Sebab dia boleh diakhirkan. Adapun Arafah, sebab tu Nabi kata Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu Arafah. Hak tu kritikal. Dapat hak tu dapat haji. Orang lain boleh hijaz. Tak ada tu. Jadi masa dia bila? Bermula gelincir matahari hari ke-9 sampai pagi terbit fajar hari ke-10. Itu time masa dia, hak penuh. Tapi bagi yang masuk sebelum lepas zuhur, dia keluar lepas maghrib, dah keluar, dah boleh keluar dah. Maknanya Ustaz, kalau dia miss Arafah tu haji dia tak ada? Tak ada. Batal. Okey, kan tak ada haji. Dia miss Arafah, no haji. Tapi dia dah ihram, dia berniat tu macam mana? Dia tahlul dalam keadaan dia tak dapat haji. Kalau dia miss Arafah, dia tahallul dan dia tak ada haji. Tak dapat haji. Dan kes tu memang ada. Sama ada sakit, tahu tak sedar, tahu nyanyuk. Nyanyuk termasuk juga. Sampai Mekah, ada seorang ustazah tu cerita, sampai di Mekah, orang bawa dia sakit, bawa ke hospital. Lepas tu sampai hari Arafah bawa dengan ambulans pergi. Dia kata saya dengan pakcik tu. Pakcik tu kita bukan pakcik sampai Arafah ni. Dia pun kata mana itik dia, mai itik, cari itik dia. Pakcik kat Arafah ni tak. Pakcik duduk kat kampung ni dia kata. Kampung pakcik kat mana? Dia pun sebutlah kampung dia tu. Pakcik kat Arafah ni dia kata tak. Pakcik duduk kat kampung dia nyanyuk. Dia jadi nyanyuk. Jadi terpaksa tulis. Bila sebab kita buat amal, kita mesti tahu kita buat apa waras ni. Jadi paksa dia kata kami tunggu sampai habis waktu. Akhir sekali tulis tak dapat haji. Terpaksa. Dah sampai dah. Jadi itulah dia panggil ibadat ni kena minta taufik Allah Ta'ala yang bagi kat kita. Orang sampai dah Mekah pun tak dapat haji. Allahu Akbar. Baik, cerita haji ni ada lagi. Cerita haji memang panjang cerita haji ni. Dengar pun seronok. InsyaAllah lah kita sambung esok pula. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.